Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Baiklah murid-murid, kita masih lagi melihat kepada topik yang kelima berkaitan masa dan waktu. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan, tolak masa, standard pembelajaran 5.5.1, menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 3 nilai masa, melibatkan jam dan minit dengan jam dan minit, serta minit dan saat dengan minit dan saat. Manakala objektif pembelajaran, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat matematik tolak hingga 3 nilai masa, melibatkan jam dan minit dengan jam dan minit, serta minit dan saat dengan minit dan saat, melibatkan pengumpulan semula dengan betul. Sebenarnya kemahiran ini telah kita pelajari pada minggu yang lalu, namun cikgu dapati masih lagi terdapat beberapa orang murid yang belum lagi menguasai kemahiran tolak melibatkan pengumpulan semula ini. Maka pada hari ini kita akan lihat semula kemahiran ini dengan menyelesaikan beberapa contoh yang lain yang berbeza berbanding minggu yang lalu. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan yang akan diberikan di hujung video ini nanti. Sekiranya murid dapat menjawab 4 daripada 5 soalan yang diberikan dengan betul, maka murid-murid akan dapat mencapai tahap pencapaian atau tahap penguasaan 3. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh yang pertama, melibatkan tolak jam dan minit dengan jam dan minit. Jadi diberikan soalan seperti ini, 6 jam 15 minit tolak 1 jam 40 minit sama dengan, jadi apabila melibatkan 2 unit masa, di sini ada jam dan minit, ada 2 unit masa, maka kita akan ingat semula perkaitan unit masa ini, jam dan minit. Jadi 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 60 minit bersamaan balik dengan 1 jam. Jadi sekarang kita akan susun nilai masa ini dalam bentuk lazim seperti biasa. Kita susun bermula dengan 6 jam 15 minit terlebih dahulu. 6 jam 15 minit tolak 1 jam 40 minit sama dengan, jadi kita kena susun dengan betul jam dengan jam, minit dengan minit. Jadi sekarang kita akan tolak. Apabila tolak, kita kena lihat minit terlebih dahulu, nombor di atas sini. Jadi nombor di atas sini 15. Kita kena lihat kedua-dua nombor ini sekaligus. 15 tolak 40. Jadi kita tahu 15 itu nilainya kecil, 40 di bawah nilainya besar, jadi tak boleh tolak. Tak cukup untuk tolak, maka kita perlu pinjam dari 6. Kita kena buat pengumpulan semula dari 6. Jadi 6 kita hanya boleh pinjam 1 jam, kerana di sini 6 ini unitnya jam, maka kita pinjam 1 jam. Jadi 6 jam, apabila kita pinjam 1 jam akan tinggal 5 jam. Jadi tinggal 5 sahaja di unit jam ini, 5 jam. Jadi 1 jam yang kita pinjam, kita bawa pergi rumah minit. 1 jam yang kita pinjam tadi.
1 jam ini kita bawa pergi rumah menit. Jadi 1 jam kalau tukar kepada menit, maka bersamaan dengan 60 menit. Jadi kita kena tulis 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan dia ke dalam rumah minit. Jadi kita mesti tulis dalam minit. Kita kena tukar dia dalam minit. Jadi sekarang 60 minit. Jadi nombor mana yang tidak cukup untuk tolak tadi? 15 kan? Jadi 15 ini kita akan tambah dengan 60 menit. Untuk menjadikan 15 ini supaya nilainya besar nanti. Jadi 60 menit yang datang dari 1 jam tambah dengan 15 menit. Jadi kita selesaikan dulu. Menit, sifar tambah 5 dapat 5, 6 tambah 1 dapat 7. Jadi sekarang 15 menit ini sudah menjadi nombor lain, yaitu 75 menit. Jadi sekarang barulah kita cukup untuk tolak 40 minit. Kerana 75 ini nilai masanya lebih besar daripada 40 minit. Jadi kita boleh tolak. Jadi kita tolak macam biasa. Cikgu padam terlebih dahulu supaya nampak dengan lebih jelas. Jadi sekarang kita tolak seperti biasa. 5 tolak sifar. Sebelum itu kita tulis dulu unit minit. Jadi 5 tolak sifar akan dapat 5. 7 tolak 4 akan dapat 3. Sekarang kita selesaikan unit jam. Jam 5 bukan 6. 6 dah tiada. Jadi tinggal 5 tadi. 5 tolak 1 kita akan dapat 4. Jadi ingat setiap kali sudah mendapat jawapan, kita lihat semula unit di belakang ini. Kalau lebih dari 60 kita kena tukar dia menjadi 1 jam. Tapi di sini 35 menit. Kalau 35 menit dia masih kurang daripada 60 menit. Kalau kurang maka kita tak perlu tukar. Jadi jawapannya adalah 4 jam 35 menit. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua, melibatkan jam dan minit juga. Jadi kita susun nilai masa ini seperti biasa. Jadi di sini ada 2 nilai masa, 5 jam nilai masa yang pertama, tolak 3 jam 27 menit. Jadi ini nilai masa yang kedua. Jadi sekarang kita susun. Memandangkan 5 jam ini tiada minit, maka kita boleh letak sendiri menjadi sifar minit. Mesti diletakkan jam dan minit sebab nilai masa yang kedua ini ada jam dan minit. Jadi 5 jam sifar minit. Tolak 3 jam 27 menit. Jadi sekarang kita lihat dulu minit ini. Unit masa yang di belakang ini, sifar minit tolak 27 menit. Jadi minit yang di atas ini nilainya tak cukup untuk tolak minit yang di bawah. Jadi kita kena pinjam daripada jam. Kita buat pengumpulan semula. Jadi 5 jam kita pinjam 1 jam, maka tinggal 4. Jadi 1 jam kita bawa pergi rumah minit, maka bersamaan dengan 60 minit. 60 minit ini kita tambah semula dengan sifar minit. Sebab sifar minit ini tadi tidak cukup kan. Jadi kita tambah dengan sifar minit. Jadi sekarang kita selesaikan. Sifar tambah sifar dapat sifar, 6 tambah sifar dapat 6. Jadi sekarang sifar itu kita tukar, kita letak 60 menit. Jadi sekarang sudah cukup. 60 tolak 27 sudah mencukupi. Jadi kita tolak, kita tulis minit dulu.
Kemudian kita tolak 60 tolak 27 sudah mencukupi. Jadi kita tolak seperti biasa. Kalau sudah cukup kita tolak seperti biasa. Sifar tolak 7 tak boleh. Jadi kita boleh pinjam dari 6. Kita pinjam seperti biasa. Jadi 6 tinggal 5. Sifar akan jadi 10. Jadi 10 tolak 7. 10 tolak 7 kita akan dapat 3. 5 tolak 2 kita akan dapat 3. Kemudian jam 4 tolak 3 kita akan dapat 1. Jadi jawapannya kita kena lihat semula dekat unit belakang ini. Jadi jawapan di unit belakang ini 33 minit. 33 minit kurang dari 60. Kalau kurang maka kita tak perlu tukar dia menjadi 1 jam. Jadi tak cukup untuk tukar jadi 1 jam. Maka inilah jawapan yang terakhirnya. 1 jam 33 minit. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang ketiga melibatkan jam dan minit juga. Jadi di sini ada 3 nilai masa. Nilai masa yang pertama 4 jam 5 minit tolak nilai masa yang kedua 1 jam 15 minit tolak, dan ini nilai masa yang ketiga 1 jam 46 minit. Jadi soalan ini ada 3 nilai masa. Jadi kalau ada 3 nilai masa, maka kita kena tolak 2 nilai masa di depan ini terlebih dahulu. Jadi kita akan susun 4 jam 5 minit tolak 1 jam 15 minit sama dengan. Jadi kita selesaikan 2 nilai masa terlebih dahulu. Jadi 5 minit tak boleh tolak 15, tak cukup. Jadi kita kena pinjam dari 4 jam. Jadi 4 jam tinggal 3 jam. Jadi 1 jam yang kita pinjam, kita akan tukar dia menjadi 60 minit. Kemudian kita akan tambah dengan 5 minit yang tidak cukup untuk tolak tadi. Kita tambah semula dengan 5 minit. Maka sekarang kita akan dapat 65 minit. Jadi 5 minit ini kita tukar dia, kita letak 65 minit. Jadi sekarang 65 sudah cukup untuk tolak 15. Jadi kita letak minit. 5 tolak 5 kita akan dapat sifar. 6 tolak 1 kita akan dapat 5. Kemudian jam. 3 tolak 1 kita akan dapat 2. Jadi sekarang soalan ini belum selesai kerana ada nilai masa yang ketiga lagi. Jadi kita sambung, kita tolak di bawah. Tolak 1 jam 46 minit. Jadi kita lihat kepada unit minit ini. 50 tolak 46 minit. 50 besar, bawahnya 46 kecil. Kalau nilai di atas lebih besar, maka kita boleh tolak. Kita tak perlu pinjam daripada 2 jam. Maka kita akan tulis minit. Dan ini kita tolak seperti biasa. Sifar tak boleh tolak 6. Maka kita pinjam dari 5 tinggal 4. Sifar akan menjadi 10. Jadi 10 tolak 6 kita akan dapat 4. 4 tolak 4 kita akan dapat sifar. Kemudian jam. Dan 2 tolak 1 kita akan dapat 1. Dan kita tengok semula jawapan di belakang ini. 4 minit kurang daripada 60. Kalau kurang dari 60, maka kita tak perlu tukar. Jadi kita boleh ambil sebagai jawapan yang terakhir. Jadi jawapannya adalah 1 jam 4 minit. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang masih lagi melibatkan jam dan minit sehingga 3 nilai masa. Jadi ada 3 nilai masa di sini, maka kita susun seperti biasa. Kita tolak 2 nilai masa ini terlebih dahulu. Jadi 10 jam 39 minit tolak 3 jam 18 minit. Jadi kita lihat kepada minit ini, ingat kita mesti baca kedua-duanya sekaligus.
kita mesti sebut sebagai 39, bukannya 39 ah. 39 tolak 18. Jadi 39 ini nilainya besar, 18 nilainya kecil. Jadi cukup. Atas besar tolak yang kecil di bawah, jadi boleh. Maka kalau boleh tolak, kita tak perlu pinjam dari jam. Kita tolak seperti biasa. Kita tulis minit dulu. 9 tolak 8 kita dapat 1. 3 tolak 1 kita dapat 2. Sekarang kita selesaikan yang jam. Jadi sifar tak cukup tolak 3. Baiklah murid-murid, pada minggu lepas, cikgu dapati di dalam latihan yang telah diselesaikan, terdapat 2 orang murid yang masih lagi melakukan kesilapan. Sifar tolak 3, dia terus tulis 3. Salah, silap. Sifar tak boleh tolak 3 sebab sifar ini berada di atas. Kalau atas nombornya kecil, tolak di bawah nombornya besar, maka tak boleh. Sifar tak cukup tolak 3, maka kita kena pinjam dari 1. Jadi ini kita tolak seperti biasa. Jadi 1 tinggal sifar. Sifar ini akan menjadi 10. Barulah boleh tolak. Kalau dia sudah jadi 10, maka nilainya sudah besar. Boleh tolak 3 yang nilainya sudah kecil sekarang. Jadi 10 tolak 3 kita akan dapat 7, dan sifar tolak sifar tiada apa-apa, jadi tak perlu ditulis. Sekarang kita akan tolak nilai masa yang ketiga. Tolak 2 jam 41 minit. Jadi sekarang kita lihat 21 tolak 41. Jadi 21 ini nilainya kecil, 41 nilainya besar, tak boleh. Kecil tak boleh tolak yang besar. Jadi kita kena pinjam dari rumah jam. Jadi 7 jam tinggal. Jadi 7 jam akan menjadi 6 jam. Jadi 6 jam kita akan pinjam 60 minit. Maka 60 minit kita akan gabungkan semula dengan 21. Tadi kita pinjam 1 jam. Jadi 1 jam akan tinggal 7 jam akan tinggal 6 jam. Kemudian 6 jam kita bawa sebelah, dia akan menjadi 60 minit. Maka kita akan tambahkan dengan 21 minit. Jadi 60 minit tambah 21 minit, maka kita akan dapat sifar tambah 1, kita akan dapat 1. 6 tambah 2 kita akan dapat 8. Jadi kita akan dapat 81 minit. Jadi sekarang 81 sudah cukup nombor di atas untuk tolak di bawah 41 minit. Jadi kita tolak seperti biasa. 1 tolak 1 kita dapat sifar. 8 tolak 4 kita dapat 4. Kemudian jam. 7 tolak 2 kita akan dapat 5. Maka kita lihat semula jawapan di belakang ini. 40 minit kurang dari 60 minit. Jadi tak boleh ditukar. Jadi inilah jawapan yang terakhir. Samaan dengan 5 jam 40 minit. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh melibatkan minit dan saat. Sekarang kita lihat minit dan saat. Konsepnya sama juga dengan jam dan minit tadi. Kalau melibatkan 2 unit masa, maka kita akan lihat perkaitan ini minit dan saat. Jadi 1 minit bersamaan 60 saat. Kemudian 60 saat bersamaan dengan 1 minit. Kita boleh tukar balik kepada 1 minit. Jadi kita susun dulu. 15 minit 34 saat tolak 10 minit 43 saat. Jadi di sini kita lihat kepada saat. Kita mesti lihat kepada unit yang di belakang ini. 34 tolak 43. Jadi 34 nilainya kecil, 43 nilainya besar. Jadi tak boleh. Maka kita pinjam dari minit. 15 minit
kita pinjam 1 minit, maka tinggallah 14 menit. Kita kena lihat kepada kedua-dua nombor. 15 tinggallah 14. Maka 1 minit kita bawa sebelah menjadi saat, maka 1 minit bersamaan dengan 60 saat, maka 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Kita tambah semula dengan 34 saat. Kerana 34 ini tak cukup nak tolak 43, maka kita gabungkan mereka berdua. 60 saat tambah 34 saat. Jadi kita tambah seperti biasa. Sifar tambah 4 akan dapat 4. 6 tambah 3 akan dapat 9. Jadi sekarang 34 sudah menjadi 94. Sudah menjadi nilai yang besar. Jadi 94 tolak 43 sudah cukup. Sudah dapat. Jadi kita tolak 4 tolak 3 akan dapat 1. 9 tolak 4 akan dapat 5. Kemudian minit. Kemudian yang ini kita tolak seperti biasa. Kerana 14 tolak 10 memang dapat. 14 besar, 10 kecil di bawah. Jadi boleh tolak. Jadi kita tolak seperti biasa. 4 tolak sifar akan dapat 4. 1 tolak 1 kita akan dapat sifar. Jadi jawapannya kita kena lihat semula pada nombor di belakang ini. Kalau kurang dari 60 tak perlu tukar. Kalau lebih kita kena tukar. Jadi di sini kita dapat 51. 51 masih kurang. Jadi kalau kurang kita tak perlu tukar. Jadi jawapannya terus kita ambil 4 minit 51 saat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat lagi. 50 minit 9 saat tolak 35 minit 23 saat. Jadi ini melibatkan dua nilai masa. Jadi kita boleh selesaikan susun seperti biasa. 50 minit 9 saat tolak 35 menit 23 saat. Jadi kita lihat kepada unit di belakang ini. 9 tolak 23. Cukupkah 9 tolak 23? Tak cukup. 9 ini nilainya kecil. 23 besar. Nilai besar tak boleh di bawah. Nilai atas mesti lebih besar dari di bawah. Baru boleh tolak. Jadi kita kena pinjam dari 50 minit. 50 minit kita pinjam 1 minit. Maka dia tinggal 49. Kita ambil 1 minit. Kita kumpulkan semula di rumah saat. Jadi 1 minit kita kumpulkan semula, kita tukar akan menjadi 60 saat. Maka kita tambah semula dengan 9 saat. Jadi sekarang kita selesaikan, kita akan dapat 69 saat. Maka 9 saat ini dia akan menjadi 69. Jadi sekarang nombornya sudah besar. 69 tolak 23. Jadi nilai di atas sudah menjadi besar, nilai di bawah sudah menjadi kecil. Maka kita boleh selesaikan tolak seperti biasa. Saat 9 tolak 3 akan dapat 6. 6 tolak 2 akan dapat 4. Minit 9 tolak 5 akan dapat 4. 4 tolak 3 kita akan dapat 1. Adakah sudah selesai? Ya, tiada lagi nilai masa yang ketiga untuk kita tolak. Hanya ada 2 nilai masa, jadi ini sudah selesai. Cuma kita kena lihat balik jawapan di belakang ini. Adakah kurang dari 60? Ya, 46 kurang dari 60, maka tak perlu tukar menjadi 1 jam. Jadi kita boleh ambil sebagai jawapan terus 14 minit 46 saat. Seterusnya kita lihat masih lagi melibatkan minit dan saat. Jadi di sini ada 3 nilai masa. 45 menit tolak 23 menit 40 saat tolak 50 saat. Jadi ada 3 nilai masa. Macam mana kita nak tahu berapa nilai masa? Kita lihat operasi. Jadi operasi di tengah, maka nombor di kiri dan kanan ini adalah 2 nilai masa. Kemudian di sini, jadi ini operasi yang kedua, maka selepas itu adalah nilai masa yang ketiga. Maka kita akan tolak 2 nilai masa terlebih dahulu.
Untuk 45 menit ini tiada saat, jadi kita kena letak sifar-sifar saat. Jadi 45 menit sifar-sifar saat, tolak 23 menit 40 saat. Jadi di sini kena berhati-hati, kita tak boleh terus tolak, kita kena lihat. Sifar-sifar tak boleh tolak 40, tak cukup. Jadi kita kena pinjam dari 45 menit. 45 kita pinjam 1 minit akan tinggal 44. Maka 1 minit itu akan menjadi 60 saat. Kerana kita nak masukkan dalam rumah saat, mesti tukar kepada saat. Jadi 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Kemudian kita tambah dengan sifar-sifar saat, kita akan dapat 60. Jadi sifar-sifar ini dah tiada, kita tukar dia menjadi 60. Sekarang barulah kita dapat tolak 60 tolak 40. Barulah cukup, maka kita tolak seperti biasa. Sifar tolak sifar akan dapat sifar. 6 tolak 4 akan dapat 2. Kemudian rumah minit. 4 tolak 3 akan dapat 1. 4 tolak 2 akan dapat 2. Adakah sudah selesai? Belum, ada nilai masa yang ketiga. Jadi kita tolak balik dengan 50 saat. Jadi 50 saat ini minitnya tiada, maka kita boleh tulis sebagai sifar-sifar minit. Jadi kita tolak 20, tak cukup tolak 50. 20 di atas, 50 di bawah, tak cukup. Kita kena pinjam dari 21 minit. 21 minit dia akan menjadi 20. Sekarang dia akan tinggal 20. Maka 1 minit yang kita pinjam tadi, kita tukar dia menjadi 60 saat. Kemudian kita tambah semula dengan 20 saat. Jadi sekarang kita akan dapat 80 saat. Jadi 20 ini kita tukar dia menjadi 80 saat. Sekarang barulah boleh tolak. Sifar tolak sifar kita dapat sifar. 8 tolak 5 kita dapat 3. Kemudian minit. Sifar tolak sifar dapat sifar. 2 tolak sifar kita akan dapat 2. Jadi kita lihat balik semula jawapan di belakang. 30 saat kurang dari 60 saat. Jadi kalau kurang kita boleh terus ambil ini sebagai jawapan terakhir. Kita tak perlu tukar. Jadi jawapannya adalah 20 minit 30 saat. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh yang seterusnya. 15 minit tolak 10 saat tolak 17 saat. Jadi di sini ada 3 nilai masa. Jadi mari kita tolak, kita susun dulu. Jadi 15 minit ini dia tiada unit saat. Jadi kita boleh letak dia sebagai sifar-sifar saat. Tolak. Untuk 10 saat ini dia tiada minit. Jadi kita boleh tulis sebagai sifar-sifar minit 10 saat. Jadi kita tolak. Jadi ingat, sifar-sifar tak boleh tolak nombor di bawah 10 saat. Tak cukup. Jadi kita kena pinjam dari 15 minit. Maka 15 minit akan tinggal 14. 1 minit tukar jadi saat akan dapat 60 saat. Tambah dengan sifar-sifar ini tadi. Kerana sifar-sifar ini tak cukup kan. Jadi kita gabungkan dengan 60 tadi. Kita tambah. Maka kita akan dapat 60 saat. Jadi kita tukar menjadi 60. Kemudian barulah kita tolak seperti biasa. Sifar tolak sifar akan dapat sifar. 6 tolak 1 kita akan dapat 5. Kemudian minit. 4 tolak sifar kita akan dapat 4. 1 tolak sifar kita akan dapat 1 semula. Jadi sekarang kita tolak lagi dengan nilai masa yang ketiga. Kita tolak sifar-sifar minit 17 saat. Kerana 17 saat ini nilai masa yang ketiga ini tiada unit minit. Jadi kita boleh gantikan dengan sifar-sifar minit. Okey, jadi kita selesaikan. 50 tolak 17. Jadi 50 di atas besar, 17 di bawah kecil. Jadi kita boleh terus tolak seperti biasa. Tak perlu pinjam dari minit. Kerana 50 cukup untuk tolak 17. Jadi kita selesaikan seperti biasa. Kita pinjam. 5 akan jadi 4. Sifar akan jadi 10.
Jadi kita akan tolak seperti biasa. 10 tolak 7 kita dapat 3, 4 tolak 1 kita dapat 3, kemudian minit, 4 tolak sifar kita dapat 4, 1 tolak sifar kita akan dapat 1. Jadi kita lihat semula 33 saat ini kurang dari 60. Kalau kurang dari 60 kita boleh ambilnya sebagai jawapan akhir terus. Jadi jawapannya 14 minit 33 saat. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Sekarang murid-murid perlu menyalin dan menjawab ke semua 5 soalan ini pada buku latihan petak matematik. Murid mesti menunjukkan langkah pengiraan dengan betul dan jelas. Cikgu dapati ada murid yang tidak menunjukkan langkah pengiraan. Kalau tiada langkah pengiraan, maka kamu tidak akan mendapat TP 3. Kenapa perlu langkah pengiraan? Supaya cikgu tahu kamu faham apa yang kamu buat, dan langkah pengiraan itu menunjukkan bahawa kamu belajar. Kamu ada melihat video ini, kamu ada belajar. Kamu buat sendiri, itu maksudnya. Jadi cikgu perlu lihat langkah pengiraan kamu. Setelah selesai menjawab, tolong ambil gambar kemudian hantar kepada cikgu seperti biasa melalui WhatsApp peribadi untuk cikgu semak. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.